الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, kata dia, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi 'iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam wa nahana an khawatim aw takhattumin bizahabi wa an syurbin bil fiddah wa anil mayathiril humr wa anil qasi wa an lubsil harir wal istibrak wad dibaj, atau kama qal, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, kata Al-Barra, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kami buat 7 benda, dan Nabi larang kami buat 7 benda. Benda yang Nabi suruh kami buat, yang pertama, amarana bi 'iyadatil marid. Nabi suruh kami ziarah orang sakit. Wattiba'il janaiz. Yang kedua, Nabi suruh kami ikut mayat yang dibawa ke kubur. Yang ketiga, wattashmitil 'atis. Nabi suruh kami mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, Nabi suruh wa ibraril muqsim. Kami tolong orang yang bersumpah. Yang keenam, Nabi suruh wa nasril mazlum. Tolong orang yang kena zalim. Dan Nabi suruh wa ijabatid da'i, supaya kami tunai jemputan kenduri kahwin. Dan akhirnya wa ifsya'is salam. Nabi suruh kami sebarkan salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham ada beberapa benda yang Nabi SAW suruh kita amalkan. Dan benda-benda yang Nabi sebut ni, dia boleh menjana kepada masyarakat sejahtera. Macam tu. Kita buat 7 benda ni, masyarakat jadi harmoni. Di antaranya, Nabi SAW suruh ziarah orang sakit. Tuan-tuan, Nabi SAW dia bukan sahaja ziarah adik-beradik dia sakit. Nabi dia bukan sahaja ziarah jiran sebelah menyebelah rumah dia yang sakit.
Bahkan Nabi SAW ziarah orang kafir yang sakit. Yang kafir itu menentang Islam. Kita dah baca dah cerita bagaimana Nabi SAW dia buat benda ni. Nabi bukan suruh saja, tapi Nabi dia buat benda ni. Orang yang selama ni duk bagi susah Nabi, duk bagi susah Islam. Bila Nabi nak pergi semayang masjid pagi-pagi, lalu bawah rumah dia, dia buang macam-macam benda atas belakang Nabi. Dia biasa buang perut unta hak busuk. 3 hari dah perut unta dah busuk dah, dia buang atas belakang Nabi. Esok Nabi lalu dia buang sampah atas belakang Nabi. Lusa Nabi lalu dia jurih air atas belakang Nabi. Yang kemudiannya Nabi lalu tak ada kena apa. Sampai beberapa hari Nabi tanya, orang beritahu kata dia ni hak duk buat ke Nabi ni sakit. Nabi SAW pergi ziarah dia. Nabi bawa pula makanan untuk nak bagi makan pada dia yang sakit. Ternyata apa yang Nabi SAW buat tu melumpuhkan musuh ni. Terus 3 kali Nabi suap dia, dia pegang Nabi, dia kata, "Ya Muhammad aslim ni. Wahai Muhammad, Islamkan aku." Nabi SAW dia suruh ziarah orang sakit. Sesungguhnya amalan ziarah orang sakit ni, dia karan cukup kuat. Tuan-tuan, kita sakit duduk terlantak di hospital, orang mai tengok kita, kita rasa macam mana? Selalunya kawan ni waktu senang, waktu susah kawan lari. Selalunya macam tu. Waktu senang ramailah kawan. Kita tak kenal dia, dia kata dia kenal kita. Waktu senang. Waktu kita susah, kita kenal dia, dia tak kenal kita. Waktu sakit, ini waktu susah. Waktu sakit, kalau ada orang mai ziarah, dia ingat sangat-sangat. Pasal apa? Pasal ini orang ingat waktu dia susah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, bermakna Nabi perintah orang Islam semua suruh buat 7 perkara ni. Yang pertama, bi'ayadatil marid, supaya ziarah orang sakit. Yang kedua, wattiba'il janaiz, Nabi suruh orang Islam ni iring mayat ke kubur. Kita tuan-tuan, kalau satu orang meninggal, kita tak dan pergi tengok mayat dia, tak apa. Tapi biar kita dan semayang mayat dia, itu lebih baik. Pergi tengok tak boleh buat apa dah, dia mati dah. Dia dah mati dah, duduk tidur terkujung. Dia atas katil rumah dia, pergi tarik kain tengok muka dia macam tu aja, tak ada apa dah kita boleh buat kat dia. Tapi khidmat kita sebelum dia dikebumikan ialah mendoakan dia dalam sembahyang mayat. Tu khidmat kita. Tak gelut nak pergi tengok dia waktu mayat belum simpan tu, tak ada gelut apa. Tapi masa nak sembahyang mayat dia, masa dikebumikan dia, kita doa untuk dia, hak ni bagus. Nabi SAW dia tak suruh kita pergi ziarah orang mati. Tapi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, dia kata wattiba'il janaiz, dan ikut jenazah ke kubur. Satu, bila kita ikut mayat, yang tibar banyak. Bila kita ikut mayat ni, mayat nak dibawa ke kubur ni, kita ikut. Bukan ikut saja, tolong usung, yang tibar banyak. Kita duk usung mayat tu, dia duk ingat dalam hati ni, hari ni hari dia, esok hari aku. Ni kita duk usung ni, hidung duk bau kapuk baruih mayat ni, kita ingat kepada mati. Bagus. Dan bila kita ikut mayat, bila sampai masjid semayang, tentulah dah kita usung dia, tentu kita semayang sekali. Sangat bagus. Dan berada masa pengkebumian, dia tengok mayat masuk dan sebagainya, mengundang yang tibar yang cukup banyak kepada kita. Maka Nabi SAW suruh kepada orang-orang Islam ini, Nabi kata wattiba'il janaiz, dan ikut mayat-mayat ke kubur. Yang ketiga, wattashmitil atis, Nabi suruh kita doa orang bersin apabila orang yang bersin kata alhamdulillah. Kita doa balik, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmat kamu. Kita doa dekat, doa ni bagus tuan-tuan.
Doa ni satu amalan yang cukup bagus. Sekali kita doa, 10 kali kita doa, 100 kali kita doa, takkanlah sekali Tuhan tak dengar doa kita kepada dia. Hatta orang yang bersin pun disuruh kita doa. Betapa Islam menganjurkan supaya kita wujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Tuan-tuan, daripada kita maki orang, baik kita doa orang. Kita maki orang bukan dapat apa, dapat dosa aja dekat kita. Dia pun tak dapat kebaikan, dia lagi benci dekat kita. Tapi kalau kita doa dekat dia, dia musuh kita. Kita doa petunjuk Tuhan bagi kat dia. Kalau dia tahu, macam mana rasa dia? Dia maki hamun kita, dia sumpah seranah kita, dia fitnah kita, dia buat cerita macam-macam buruk tentang kita dan sebagainya. Kita doa dekat dia. Minta, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada dia, bagi petunjuk kepada dia. Kalau benda ni sampai ke dia, orang kata ke dia, apalah hang ni, hang duk maki hamun, hang duk kata macam-macam kat dia, dia duk doa dekat hang. Dia rasa macam mana? Kalau dia ego sekalipun, hati dia dah kena usik dah. Kalau dia ego sekalipun, hati dia terusik, rasa bersalah ada dalam hati dia. Adakah patut dimaki orang yang duk doa dia? Maka Islam, dia nak menganjurkan supaya keadaan masyarakat jadi elok. Islam menganjurkan supaya kita banyak berdoa. Orang bersin pun disuruh kita doa. Wa ibraril muqsim, disuruh kita tolong orang yang bersumpah. Mana-mana orang yang dah bersumpah, satu-satu benda kita bantu dia supaya dia segera lepas daripada sumpah dia. Orang yang bersumpah, kalau sekiranya dia rasa silap dengan apa yang dia sumpah, dia nak langgar sumpah tu, maka dia kena bayar kafarah. Kita bantu dia untuk membayar kafarah sumpah itu, supaya dia segera terlepas daripada akibat yang nak timpa dia kerana bersumpah itu. Bantu dia. Wa nasril mazlum, dan disuruh kita tolong orang yang kena zalim. Mana-mana orang yang nampak kena naya, kena zalim, kita bantu dia. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجره أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tolonglah kawan kamu yang zalim ataupun kawan kamu yang kena zalim. Nabi satu hari habaq dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, kita sebagai orang Islam, kita kena tolong orang zalim, dan kita kena tolong orang yang kena zalim. Sahabat bila dengar Nabi kata lagu tu, sahabat kata, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Kalau sekiranya dia kena zalim, kita tolong dia, yang tu okeylah, fahamlah. Dia kena naya, kita pergi tolong dia, yang tu faham. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh. Tapi kalau dia zalim, kita nak pergi tolong macam mana? Sahabat kata, ya Rasulullah, kamu suruh kami tolong orang yang zalim dan orang yang kena zalim. Tolong orang yang kena zalim, okeylah, dia kena zalim, kita tolong. Tapi orang yang zalim nak pergi tolong macam mana? Nabi SAW kata, tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz zulmi. Kamu larang dia daripada buat zalim, fa inna zalika nasruh. Itu bermakna kamu tolong dia. Dia duk buat zalim dekat orang, dia buat naya dekat orang dan sebagainya, kita pergi nasihat dia. Apalah duk buat naya kat orang macam tu, tak baik. Satu hari Tuhan balas kat kita. Kita pergi nasihat dia. Manalah nak tahu dengan nasihat kita sedap dia ni, dia berhenti daripada duk buat zalim dekat orang. Kita tolong dia. Kita tolong dia berhenti daripada duk buat zalim ke orang. Maka Islam suruh kita orang Islam ni supaya buat benda-benda macam ni. Tolong orang yang kena zalim dan tolong orang yang zalim menghentikan perbuatan zalim dia. Wa ijabatid da'i, kita disuruh
supaya terima jemputan. Ulama mengupas tentang maksud terima jemputan ini. Maksudnya ialah terima jemputan kenduri kahwin. Dia panggil kita susah payah dan sebagainya, kita tak ada hal apa, kita memang boleh pergi, kita kena pergi. Wa ifsya'is salam, dan disuruh kita orang Islam ini menyebarkan salam. Bagi bunyi salam ni di merata tempat, jumpa di mana pun, di supermarket ke, di pejabat ke, di pasar ke, di tepi jalan ke, di mana pun jumpa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagi dengar, bagi telinga ni duk dengar bunyi Assalamualaikum ni, minta selamat ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu, selamat ke atas kamu. Biar telinga kita ni pergi mana pun duk dengar orang doa supaya selamat orang Islam ni. Maka itu dimaksudkan dengan ifsya'is salam, menyebarkan salam. Kemudian kata Al-Bara' bin Azib, dia kata wa nahana an khawatim au takhattum bizahab. Dan Nabi SAW melarang kami. Di antaranya ialah pakai cincin emas. Dilarang kami orang Islam ni pakai cincin emas. Wa an syurbin bil fiddah, dan dilarang kami minum dengan menggunakan gelas yang dibuat daripada perak. Pasal apa? Pasal dia melambangkan kemegahan yang melampau-lampau. Megah yang melampau-lampau sampai pinggan mangkuk pun buat daripada perak. Ini adalah over di dalam bermewah-mewah. Nabi SAW larang perbuatan ini. Wa an mayasiril humr, dan Nabi melarang kami daripada menggunakan kain sutera merah. Kain sutera merah. Ini maksudnya dikupas di dalam hadis ni, mayasir al-humr, maksudnya ialah kain yang orang Arab duk buat lapis unta dia. Kain hak dia guna duk buat sembai atas belakang unta tu, kain tu dia guna kain sutera merah. Dilarang oleh agama. Dan wa'anil qasi, dan baju yang dibuat daripada sutera, larang ke atas orang lelaki-lelaki. Wa an lubsil harir, dan dilarang pakai kain sutera. Wal istibraq, dan dilarang pakai sutera tebal. Wad dibaj, dan dilarang pakai sutera halus. Tuan-tuan juga tengok bahasa Arab. Sutera saja 4 macam nama dia bagi. Benda tu semua maksud sutera belaka. Yang pertama tadi dia kata mayasir al-humr. Mayasir tu pun sutera juga, tapi sutera yang digunakan buat lapik kenderaan. Kemudian qasi pun sutera juga, tapi sutera yang orang duk buat baju pakai ni, baju pakai hari-hari. Al-harir sutera juga, sutera yang orang duk guna buat pakai kain sutera. Istibrak sutera juga, sutera yang orang duk buat pakai waktu sejuk, sutera tebal. Dibaj sutera juga, sutera nipis. Kesimpulannya apa? Orang lelaki-lelaki tak boleh pakai sutera. Apa jenis sutera sekalipun tak boleh pakai. Itu maksudnya. Sama ada sutera nipis atau sutera tebal ataupun sutera nak buat hiasan dan sebagainya, orang lelaki-lelaki tak boleh dengan sutera ni. Dia nak abang yang tu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hidup kita kalau tak ada peraturan, kucar kacir dunia. Ini peraturan. Walaupun banyak orang tak senang dengan peraturan, tetapi peraturan untuk kebaikan. Kalau sekiranya kita tak mau ikut peraturan, melingkup habis satu dunia. Bukan kata hidup sebagai orang Islam, hidup sebagai manusia biasa pun perlu ada peraturan. Jalan raya perlu ada peraturan lalu lintas, kena ada. Kalau highway sampai tak ada speed limit, semua orang lari 230 km sejam, tak tahu apa jadi. Nak lintas jalan pun takut. Nak main masjid pun payah. Kalau jalan raya tak ada traffic light, tak tahulah apa nak jadi. Semua orang nak pergi aja, tak ada siapa nak berhenti. Macam-macam masalah boleh timbul.
Kalau sebagai manusia, bukan sebagai orang Islam. Sebagai manusia pun perlu ada peraturan. Apatah lagi sebagai orang Islam. Ada peraturan dia. Maka peraturan mesti dipatuhi. Kalau Islam kata aurat orang laki-laki daripada pusat sampai lutut, maka tak boleh buka kawasan tu. Kalau Islam kata aurat orang perempuan kecuali muka dengan tapak tangan, maka tak boleh buka kawasan lain kepada orang yang ajnabi. Kalau Islam dah bagi tahu peraturan orang Islam kena semayang 5 kali. Sehari semayang kena 5 kali. Tak boleh buat 2, tak boleh buat 3, tak boleh buat 4. Mesti 5. Kalau Islam dah bagi tahu apa pun, benda tu dah jadi peraturan, suka, tak suka, senang, tak senang, kena buat. Kerana itu peraturan. Dan melanggar peraturan boleh menyebabkan kita diambil tindakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang kena tindakan Allah dia susah sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pilih untuk baca Kitabul Janaiz, bab jenazah, untuk sambung kitab kita yang kita baca pada bulan lepas, dan dia duduk di bawah Baharul Mazi jilid 7. Baharul Mazi jilid 7. Jadi mukadimah kita baca malam ni cerita tentang Nabi SAW suruh ziarah orang sakit, suruh ikut jenazah ke kubur. Nak ziarah tu macam mana cara dia, diterangkan oleh hadis-hadis Nabi yang lain-lain. Cerita mayat ni sendiri diterangkan oleh hadis Nabi tentang bagaimana adab dia. Tajuk yang akan kita baca insya-Allah di masjid ni daripada Baharul Mazi jilid 7 ni, dia cerita start daripada cerita orang sakit. Macam mana cara kita nak ziarah orang sakit. Dia bawa cerita ni pi sampai kepada orang sakit nak mati. Bagaimana dahsyatnya keadaan orang nak mati. Dia cerita juga di bawah bab ni, selepas mati apa jadi kepada orang mati ni. Dia bawa juga di dalam bab ni cerita orang yang mati masuk kubur, apa duk ada dalam kubur sana duk tunggu dia. Dan dia cerita dekat kita dari segi pengurusan mayat ni, daripada dia mati apa patut kita buat berdasarkan kepada suruh Nabi SAW. Nabi suruh buat lagu mana? Benda ni kalau kita tak baca, kalau kita tak belajar, kalau kita tak ambil tahu, kita duk mereka nak buat benda ni. Kita mereka. Ambil ayak mawak tulis atas dada lah, ambil ayak mawak tulis atas dahi lah, ambil ayak buah bekai buah kepit bawah ketiak mayat lah, macam-macam orang dah buat di banyak tempat lah ni. Pasal apa? Pasal kita tak tahu betul-betul macam mana yang Nabi SAW suruh kita buat apabila mayat ada di depan kita. Sedangkan hari-hari ada orang mati. Kita tak tahu macam mana nak urus mayat ni macam yang disuruh oleh Nabi SAW. Maka insya-Allah dengan membaca bab ini kita akan tahu satu-satu macam mana cara yang kita patut buat berdasarkan yang disuruh oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan bab ni memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, Abwabul Janaiz, muka surat 71 jilid 7. Bismillahirrahmanirrahim, Abwabul Janaiz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tempat sekalian hadis yang membicarakan segala bab tentang jenazah. Ni, tajuk ni kita akan tengok daripada A sampai Z, daripada alif sampai ya, cerita pasal orang nak mati. Iaitu hadis-hadis daripada Nabi SAW. Yang bagusnya kitab Baharul Mazi ni ialah dia tidak tulis ikut sedap tangan dia, ikut sedap kepala pengarang dia, tetapi dia akan tulis berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau ikut sedap karang aja boleh karang macam-macam. Macam orang ceramah lah. Kalau ikut sedap mulut nak bercakap aja boleh cakap macam-macam. Tapi kalau kita nak bercakap berdasarkan hadis Nabi, kita tak boleh cakap ikut suka kita. Kita mesti bercakap ikut Nabi punya mahu. Nabi punya mahu, Allah punya mahu. Maka kita tak akan derail, kita tak akan tergelincang daripada landasan Islam. Kerana landasan Islam itu ialah Quran dan hadis Nabi.
Maka lafaz janazah itu bahasa Arab. Boleh dibaca akan dia dengan baris di atas dan baris di bawah jim. Kita boleh baca janazah, kita boleh baca jinazah. Orang Melayu dia jenazah, tak ada baris. Je ni tak ada baris. Dia ada ja, ji, ju. Orang Melayu buh je, tak ada baris. Arab dia bubuh sama ada janazah ataupun jinazah. Begitu. Iaitu dua lurah yang masyhur. Di sisi orang-orang Arab, biasa orang sebut janazah, biasa orang sebut jinazah. Begitu. Dan kata qil, dan ada satu pendapat kata dibaca dengan fathah jim bagi mayit dan dengan kasrah jim bagi usungan yang ada di atasnya mayit. Ada satu pendapat kata bila kita baca janazah makna dia orang mati. Kalau kita baca jinazah makna dia tu ada usung orang mati. Dan kata qil akasnya. Dan ada satu pendapat lagi kata sebaliknya. Dia kata kalau kata janazah pengusung tu, pengusung orang mati. Kalau jinazah itu mayat orang mati. Itu dari segi bahasa Arab. Ada sedikit perbahasan tentang perkataan janazah itu. Telah menghikayatkan dia oleh sahibul Matami' al-Anwar. Dan jamak bagi janazah itu ialah janaiz. Janaiz ialah plural. Kalau janazah satu mayat. Kalau lebih daripada 3 mayat, 3 ataupun lebih dia panggil janaiz. Maksudnya mayat-mayat. Begitu. Dengan baris di atas jim dan tiada lainnya. Dia kata. Janazah mesti baca ja. Janazah tidak boleh baca janaiz, tidak boleh baca jinaiz. Kena baca janaiz. Begitu. Baik. Bab ma jaa fi thawabil marid. Bab yang mula, dia kata bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas dapat pahala orang yang sakit itu dengan sebab dia tanggung sakitnya. Ini tajuk hak mula. Tajuk hak mula dia nak bagi tahu dekat kita orang Islam ni sangat beruntung. Pasal apa? Pasal dengan kerana kita orang Islam, kalau sakit kita sabar atas sakit tu dapat pahala. Orang bukan Islam sakit macam mana pun, walau sabar macam mana pun tak dapat pahala. Tapi istimewa orang Islam ni, kalau Allah bagi dia sakit, dia sabar dengan sakit tu, dia dapat pahala. Sakit tapi dapat pahala. Begitu. Ketahuilah saudaraku, seorang yang sakit itu tiada menderita ia akan sakitnya, melainkan ada ia dapat pahala. Orang Islam kalau sakit, kalau sabar, dapat pahala. Dan terlepas ia daripada dosa, bukan sahaja dia ni dapat pahala, bahkan dimansuhkan dosa dia kalau dia sabar. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusibul mu'min syaukatun fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'ah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim dan banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kena akan seorang mukmin itu oleh sepotong duri di tubuhnya ataupun lebih daripada itu. Dan tanggungnya, yakni tiada marah dan tiada benci apa yang dilakukan Allah ke atasnya itu, melainkan mengangkat oleh Allah dengan sebabnya itu akan satu darjat dan dihantarkan, yakni dihapuskan daripadanya dengan sebabnya itu satu kesalahan. Nabi kata orang Islam
Kalau sekiranya Allah bagi dekat dia satu benda sakit, sama ada sakit tu sakit kerana terpijak duri ataupun lebih pada tu. Lebih pada tu boleh jadi jatuh pokok, patah kaki, patah tangan, boleh jadi aksiden sampai lumpuh badan dan sebagainya sekira. Daripada sekecil-kecil pijak duri sampai sebesar-besar sakit, Allah bagi kena dekat dia, dia sabar dengan apa yang Tuhan timpakan dekat dia. Dia tidak marah Tuhan, dia tidak jadi nak jadi hilang punca, jadi nak komplain Tuhan dan sebagainya. Kalau dia sabar dengan apa yang Tuhan timpakan dekat dia, dia dapat dua benda. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dia di sisi Allah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan satu dosa dia. Nabi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Ubaidah bin Al-Jarrah dan Abi Hurairah dan Abi Umamah dan Abi Sa'id dan Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr dan Asad bin Karb dan Jabir bin Abdullah dan Abdurrahman bin Azhar dan Abi Musa, dan katanya lagi hadis Aisyah ini hadis yang hasan lagi sahih. Banyak ulama, sahabat-sahabat Nabi yang lain meriwayatkan hadis yang serupa. Maknanya hadis ni cukup kuat. Hadis yang mengatakan orang Islam bila kena satu susah dan dia sabar atas kesusahan tu, Allah janji dekat dia naik satu darjat, dan Allah janji dekat dia hapuskan satu dosa. Bukan satu hadis saja yang menceritakan tentang benda ni, bahkan ramai sahabat meriwayatkan hadis yang maksud dia sama. Makna hadis ni cukup kuat. Tuan, senang tak tuan? Kita ditimpa satu susah, kita nak sabar, senang. Dalam wata berita 2-3 hari lepas apa ni, pasangan kembar Iran ni. Umur apa kata? 28 tahun. 28 tahun daripada hari beranak, daripada hari lahir sampailah umur 28, kepala duk cantum dua, duk lekat begitu. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa punya susah dia? Susah. 2 orang kepala bercantum. Kalau seorang senak perut, dua-dua kena masuk. Seorang senak perut, dua-dua orang kena masuk dalam tandas. Seorang nak tidur, seorang tak boleh tidur. Nak kena tolak ansung di antara 2 orang ni. Sama ada tidur ataupun tak tidur. Susah tuan-tuan. Kalau dia sabar atas apa yang Allah timpakan kepada dia, tuan-tuan bayangkan 28 tahun dalam kesabaran ni, berapa banyak pahala Tuhan bagi kat dia, berapa tinggi darjat dia, berapa banyak dosa kesalahan dia yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harian Metro 3 hari lepas kot. Satu datuk dan datin, suami isteri. Anak pergi mengaji di New Zealand. Aksiden terus koma. Daripada aksiden koma tu sampailah anak dia mati 18 tahun. Dia jaga anak dia yang koma. Sabar mak pak ni. Itu pun satu bentuk susah yang Allah bagi dekat dia. Satu bentuk musibah yang Allah bagi kat dia. Alang-alang tak sabar tuan-tuan, tak boleh jaga. 18 tahun anak koma, 18 tahun. Pak pula datuk dengan datin, dia sabar terima anak dia 18 tahun koma, tak sedar diri. Duk kena urus anak ni, makan minum nak kena bagi, duk drip air masuk, nak buang air, nak kena basuh dan sebagainya. 18 tahun, bukan 18 hari, bukan 18 bulan. Kesabaran itu Allah Subhanahu Wa Taala nilai dia, dan Allah bagi ganjaran dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata penyukaan yang besar bagi orang mukmin yang sakit. Wahai saudaraku, orang yang mukmin itu sentiasalah tak lepas daripada susah. Itu dia beritahu. Kalau kita memilih untuk jadi mukmin, untuk jadi orang yang beriman dengan Allah, kita akan kena susah. Kalau pilih untuk jadi orang muslim dan orang mukmin zaman Nabi, lagi susah. Zaman Nabi kalau memilih untuk jadi mukmin, akibat dia boleh jadi mati di dalam perang sabilillah. Allah ni pun kita memilih untuk jadi mukmin, ada susah nak mai kat kita. Ada benda yang akan jadi susah dekat kita. Maka dia kata memilih untuk jadi orang mukmin itu, maka sentiasalah tak lepas daripada susah.
Ada kalanya dengan sebab sakit dirinya, ataupun sakit saudaranya, ataupun sakit anak isterinya dan sebagainya. Dan ada kalanya susah dengan sebab kemalangan ataupun bencana yang jatuh menimpa ke atasnya. Dan ada kalanya duka cita, apa-apa perkara yang luput, yang hilang daripadanya. Macam-macam. Ujian Tuhan ni dia main macam-macam. Kadang-kadang dia kata ujian ni dia main dalam bentuk dia sendiri itu sakit. Dia sendiri itu Allah uji dia sakit. Tak sah abang kata sakit kanser, apa kanser tulang ke apa, itu berat sangat. Sakit apa? Sakit pendih kulit saja cukup. Tak jadi kudir tak jadi, tapi dia pedih, dia jadi panas, dia jadi macam kulit kena koyak buang. Kena angin pun pedih, kena air pun pedih, tapi tak ada apa. Duk kulit macam biasa, tak ada aku kata luka kudir apa, tak ada, tapi pedih. Dia bagi yang tu cukup, tuan-tuan. Dia bagi yang tu cukup. Tuan saya cakap lebih-lebih lah. Tuan saya cakap ni macam keluar surat abang baru ni, kena kanser kulit. Sampai habis luruh, hidung luruh, telinga luruh, rambut semua luruh habis, kudir terkoyak, kulit kepala nampak habis, terpurung dan sebagainya. Nak boleh ke mati tu berapa tahun tu. Jadi macam tu, dah teruk dah tu. Tak, dia tak usah bagi macam tu. Allah bagi dekat kita pedih aja. Pedih cukup. Duk biasa-biasa ni buka kipas, kena angin pun pedih, pakai baju pun pedih, ambil air semayang pun pedih, nak mandi pun pedih. Cukup tuan-tuan. Tengok kulit biasa, pergi dekat doktor pakar mana pun cek semua kata okey, tapi kita yang tahu betapa pedihnya kulit kita. Allah bagi yang tu cukup. Ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi macam tu, bagi ujian dalam bentuk sakit diri dia. Diri itu sendiri sakit. Ataupun Allah uji dia dalam bentuk saudara dia, ataupun anak dia, atau isteri dia, atau mak dia, atau bapa dia sakit. Dia nak kena duk kelola jaga. Dia sihat, alhamdulillah, sihat elok tak ada apa. Tapi orang yang rapat dengan dia sakit. Nampak macam mana? Daripada duk kerja elok, kena berhenti kerja kerana nak jaga ni. Pasal apa? Depan mata anak sakit macam mana ke punya, tak boleh tinggal, nak kena ada orang jaga dia. 20 tahun kena duk jaga dia ni. Mati pun tidak, sihat pun tidak. Duk sakit, sedia macam tu. Allah uji dia macam tu pula. Dia sihat, tapi Allah bagi orang yang rapat dengan dia sakit. Sehingga kan dia diuji. Nak tengok kesabaran dia. Benda ni tuan-tuan, kita lama hidup, banyak benda kita tengok. Lama kita hidup, banyak benda kita tengok. Dan cukup, kalau nak kira bagi pengajaran ni, cukup dah dekat kita ni. Dan ada kalanya Allah uji susah dengan sebab kemalangan ataupun bencana yang jatuh menimpa ke atasnya. Allah uji dalam bentuk kemalangan. Malang tuan-tuan, tak boleh cakap malang ni. Tak mesti kemalangan ni bawa kereta atas highway pergi accident jadi macam-macam mana kemalangan. Tak, duduk di rumah boleh jadi kemalangan. Kemalangan ni, malang ni bukan atas jalan raya saja. Malang ni bukan nanti naik kapal terbang saja. Malang ni bukan nanti duduk atas kereta api saja. Malang ni duduk di rumah elok-elok tu boleh jadi malang. Duduk tak duduk, alang keput jatuh pam timpa atas belakang. Boleh jadi tuan-tuan. Duduk elok-elok dapat gas meletup, pum kata melecong habis. Boleh jadi. Yang kata kemalangan ni, Allah boleh uji manusia dengan kemalangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan macam-macam benda, bencana dan sebagainya. Tadi berita pukul 6 tadi, di Johor dia main ribut twister. Ribut twister tadi. Tuan tengok. Pemberita pergi interview ni semua tak boleh cakap. Pukul 6 tadi, berita pukul 6. Tak boleh bercakap. Tak boleh nak cerita, teriak. Dia nak cerita macam mana dia nampak benda tu mai. Dia kata gelap aja, mai pusing macam tu. Dia kata dia tak pernah tengok benda macam tu dalam hidup dia. Dia kata dia mai gelap macam tu, duk pusing. Tengok duk angkat rumah sebiji, angkat habis. Dia kata duk nampak tala mai ke rumah dia. Dia pun tak tahu nak buat apa. Cempung anak lari aja. Yang tu aja boleh buat. Bencana.
Ayam Allah boleh bagi jadi bencana, api Allah boleh bagi bencana, angin Allah boleh bagi jadi bencana, macam-macam benda yang selama ni kita boleh terima nikmat daripada dia, boleh berubah jadi bencana. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa, tuan-tuan, macam-macam benda dia boleh buat. Dan ada kalanya duka cita apa-apa perkara yang luput daripadanya. Kadang-kadang Allah uji dia, Allah tak uji dia dengan sakit, Allah tak uji orang yang keliling dia sakit, Allah tidak uji dia dalam bentuk kena kemalangan dan sebagainya, Allah tidak uji dia dengan bencana, tapi Allah uji dia dalam bentuk nikmat hak dia duk rasa selama ni luput, hilang daripada dia. Duk elok-elok, satu mata ni dia jadi gatal, duk tonyong, gatal. Buta, tuan-tuan. Tuhan boleh buat. Duk elok-elok, bukan kata jadi kudir dalam mata. Tak ada apa, mata duk elok macam biasa. Dia duk gatal, duk tonyong. Satu hari, bangkit tidur, celek-celek, gelap. Allah hilangkan, Allah luputkan nikmat yang selama ni dia duk rasa. Allah boleh buat. Ataupun duka citakan barang yang menimpa ke atasnya. Ataupun susah hati dengan berbagai-bagai. Allah boleh buat main dalam bentuk apa? Dia bagi kita ni tak duduk jadi resah. Jadi gelisah. Jadi risau tak tentu punca. Yang dia sendiri tak tahu dia risau apa. Tapi risau. Duduk dalam rumah risau. Keluar duduk rumah risau. Tak tahu dia sendiri pun. Anak dia tanya dia, ayah risau apa? Dia kata, tak tahu, aku rasa risau. Dia tak tahu dia risau apa, tapi dia risau. Tuhan boleh buat, tuan-tuan. Ada pun dah orang yang kena macam tu. Dia risau. Dia tak ada apa-apa. Katalah, duk susah hati apa, anak-anak semua tak ada masalah apa. Dia risau. Yang dia sendiri tak boleh nak habang apa benda yang merisaukan dia. Tapi yang dia tahu, dia risau. Perkataan tu pun bunyi nak macam pisau. Risau ni, gerun dengar. Jangan, tuan-tuan. Dalam dunia kita duk ni, bumi hak kita duk pijak ni, dalam dunia kita duk hidup ni, 1001 benda duk ada. Kita tahu atau kita tak tahu je. Maka tiada seorang mukmin yang lepas daripada susah dan sakitnya itu. Manusia ni, dia kata yang kata manusia ni, tak ada seorang manusia tak ada masalah. Tak ada. Mesti ada masalah. Cuma teruk ataupun tak teruk saja. Nama kata manusia, tak ada satu manusia dalam dunia ni yang tak ada masalah. Setidak-tidaknya dia ada masalah, dia susah hati apakah? Ada. Ini dia nak beritahu. Dia kata, tetapi dengan hadis dalam masalah itu, maka jadilah ia penyuka yang besar pula bagi orang yang mukmin yang sakit itu. Kerana apabila kena tikam duri sahaja sudah mendapat pahala dan terhapus satu dosa. Cuma bagus kita orang Islam ni, bagus kita satu. Bila kita kena apa-apa masalah, kita sabar, dapat pahala. Dan satu dosa Tuhan mansuhkan. Bagus kita tahu. Masalah, siapa pun ada masalah. Cuma bagus orang Islam ni bila dia ditimpa masalah, dia sabar dengan masalah yang menimpa dia. Dapat pahala kat dia. Maka betapa besar pahala apabila kena susah dan bala dan sakit lebih daripada itu. Lagi besar masalah, lagi besar sakit yang Tuhan bagi kena kat kita, lagi sabar kita, lagi besar pahala. Begitu. Masalah. Dia kata sakit dan bala dan bencana itu menghapuskan dosa. Wahai saudaraku, dengan hadis dalam masalah itu menunjukkan dan menjadikan dalil atas orang yang sakit itu dapat pahala dan hapus dosa kerana sakit atau kerana bala yang turun ke atasnya atau kerana susah hatinya. Dan jika sedikit susah dan payah dan sakit yang ditanggung itu sekalipun. Itu dia. Daripada hadis di atas, faham dah kita bahawa orang Islam apabila ditimpa susah, sama ada sikit ataupun banyak, kalau sabar dapat pahala. Jelas daripada hadis yang kita baca tadi. Janji Nabi macam tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Maka inilah yang sahih yang dikatakan oleh jumhur ulama atasnya.
Dan telah dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada setengah ulama bahwasanya sakit dan bala itu mengkafarah ia akan sekalian dosa sahaja. Jumhur ulama sepakat di atas hadis tadi bahawa bukan sahaja dapat pahala, bahkan dosa pun Tuhan akan mansuhkan. Tuhan akan kifaratkan dosa dia. Dan tiada mengangkat dia akan darjat dan tiada dituliskan akan hasanah. Ada pula satu pendapat mengatakan hanya kifarat dosa tetapi tidak diangkat darjat. Dan katanya ada diriwayatkan seumpamanya daripada Ibni Mas'ud. Katanya sakit tiada ditulis akan dia pahala tetapi mengkifarat dengan dia akan kesalahan sahaja. Ini perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada kata pahala dapat, dosa tak kifarat. Ada kata dosa kifarat, pahala tak dapat dan sebagainya. Tapi jumhur ulama kata pahala pun dapat, dosa pun dikifaratkan. Begitu. Tonton tengok bawah tu. Masalah kepenatan dan duka cita itu menghapuskan dosa. Wahai saudaraku, sudah diterangkan di atas tadi. Hadis yang menunjukkan sakit dan bala itu mengkifaratkan dosa. Dan akan mengangkat darjat manusia. Maka sudah juga diterangkan susah dan payah dan sakit itu semuanya mengkifaratkan dosa. Bermula dalil dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Lagi satu hadisnya kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin wala hazanin wala wasabin hatta alhamma illa yukaffirullahu bihi anhu sayyi'ati. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hampir dengan Nabi. Nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada apa satu yang mengenai orang mukmin itu daripada penat dan lelah dan duka cita dan sakit sehingga susah hati yang menyusahkan akan dia, melainkan dikifaratkan Allah dengan dia daripadanya akan sekalian kesalahannya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan pada ini bab. Itu dia. Satu lagi hadis mai dia kata penat pun, kalau sekiranya kita penat buat kerja pun kita sabar dengan penat tu, Allah mengkifaratkan dosa kita. Penat buat kerja, siapa yang kerja tak penat tuan-tuan? Kerja apa pun penat. Kita penat buat kerja tu kita sabar. Pasal apa? Aku kerja ni pasal aku ketua keluarga, aku bertanggungjawab untuk cari nafkah, nak bagi makan anak isteri aku. Penat ni kita terima penat ni sebagai satu daripada tanggungjawab kita. Kita reda dengan penat kerja ni. Allah kifaratkan dosa kita. Istimewa tuan-tuan. Jadi orang Islam ni cukup istimewa. Cukup istimewa. Masalah dia kata kurniaan Allah dengan sebab bala yang diwajibkan ke atas hambanya. Kata Ibnul Arabi di dalam syarah At-Tirmizi yang bernama Al-Huzi, setengah daripada kurnia Allah ke atas hambanya ialah dicubainya dengan beberapa bala. Di antara anugerah Allah dekat kita ialah Allah bagi bala, ujian, anugerah sebenarnya. Allah uji kita tu, itu sebenarnya anugerah Tuhan dekat kita. Dan dibalasnya ke atasnya dengan pahala. Kita, kalau kita sabar, kita dapat pahala. Maka ujian itu satu anugerah, dia kata. Tuan-tuan, kita kalau tak kena susah, tak apa ingat kat Tuhan. Kita bayangkan sebulan kita hidup tak ada kena susah apa. Lupa kita dekat Tuhan. Tapi kalau selang sehari Tuhan duk bagi masalah dekat kita, bila masalah kita teringat dekat Tuhan. Bila masalah kita teringat dekat Tuhan. Bagus. Masalah tu sebenarnya anugerah Allah dekat kita. Begitu. Tetapi syaratnya jangan ada marah daripada orang yang kena bala itu. Syarat dia kena sabar. Bila kena uji nak marah itu tak boleh, dia kata. Dan jika bala itu sentiasa tidak disukai sekalipun kerana benci nafsu bagi sakit itu misalnya. Sengaja tabiat kita yang semula jadi. Memang tabiat manusia semula jadi bila kena susah ni tak ada. Dia mau selesa. Dia tak main masjid ni semata-mata kerana ramai tak selesa. Pasal apa? Manusia dia suka selesa.
Dia suka dia boleh main duduk tempat lapang, mau ada aircon, boleh duduk melunjung, boleh nak tidur dia suka macam tu. Bila main nak kena duduk bersila krem macam tu, dia tak suka. Manusia ni suka selesa. Manusia, nama kata manusia suka selesa. Susah tak mau. Pasal apa? Pasal susah ni menghilangkan keselesaan. Maka manusia tak mau dengan susah. Tapi mana-mana manusia yang diuji dengan ketidakselesaan dan dia boleh sabar, pahala dia besar di sisi Allah. Begitu. Tetapi jangan disebut dengan lidah melainkan baik saja. Kita kalau kena macam mana susah pun tak usah sebut di lidah kita. Kita terima apa yang Tuhan bagi ni baik untuk kita. Sebab orang pergi Mekah kadang-kadang dia jadi tak sabar. Pasal pergi Mekah duduk sebilik sampai 8 orang. Kita duduk biasa duduk di rumah kita ni sebilik, kita dengan bini kita aja 2 orang, bilik pun besar selesa. Kita duduk biasa selesa. Kata pergi Mekah, nak duduk sebulan aja, nak duduk 35 hari aja, nak duduk sebilik 8 orang ni 35 hari aja. Ada orang tak boleh tahan. Nak jadi pasal, nak berkelahi dengan kawan sebilik, nak jadi masalah dengan kawan tu. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tak boleh duduk dalam suasana tak selesa itu. Sesekali tuan-tuan, kita kena ajak diri kita tidak selesa. Sesekali kena ajak begitu. Dia kata setengah orang apabila turun ke atasnya sakit, ataupun turun ke atasnya kerugian, ataupun kebinasaan akan sesuatu yang disayangnya, ataupun penat lelah ia dengan sebab sesuatu atau sebagainya, maka datanglah rampusnya dan marahnya. Dia main perongai. Ada setengah manusia, dia kata Allah uji dia dengan sakit, dia main perongai. Dia main perongai. Allah test dia bagi demam sikit je, perongai lah. Bini tak boleh jaga dah di rumah ni. Dia abang kat bini dia, dia kata hang buat bubuk kanji sikit, aku tak lalu makan nasi hari ni. Bini tak dan lah pasal nasi masak dah, lauk semua dah masak dah, nak buat bubuk kanji pula. Bini dia kata tak apalah makan nasi dulu, sekali petang saya buat bubuk kanji. Tembi pinggan jatuh berang, jatuh atas lantai, perongai dah, baru demam sehari je dah, perongai dah. Ada orang macam tu, ada orang macam tu, ada perongai. Baru uji sakit sikit aja, dia main perongai tu, dia main. Aku katakan kanji yang hampir perang, tepih pergi jatuh, bercabang kat atas lantai tu. Tak makan, masuk pergi kunci bilik duduk dalam. Dia main dah. Dia kata di sini, setengah orang, dia kata apabila turun ke atasnya sakit sikit, ataupun rogi sikit, binasa, rosak apa sikit benda yang dia sayang, ataupun uji dia dengan penat lelah sikit dan sebagainya, maka datanglah rampusnya, perongai dia main dan marah dia. Dia main dah. Perongai main, marah pun main. Ada orang macam tu. Dia kata, maka tiadalah ia mau sabar dengan baiknya. Dia tak boleh dah sabar benda ni. Bila demam sikit, doktor pula pesan pula jangan duk mandi air sejuk, mandi air suam. Dia pun abang kat bini dia, hang jerang air. Kita tak ada rumah, hang jerang air. Dia kata aku doktor kata tak boleh mandi air sejuk. Bini pun jerang-jerang apa semua pitong, jurus-jurus hangat lebih sikit, sepak terbalik, tunggil terbalik dalam bilik air, bunyi dundam-dundam. Keluar-keluar main, hang nak bagi aku mampus ke? Kata astagfirullahalazim. Bini dia kata awaklah. Ada orang macam tu, ada. Dia tak sabar. Tuhan uji sikit saja, dia jadi tak sabar. Bahkan kalau kuat sakitnya, makin sangat dia mengaduh dan mempermaki sakit itu. Kalau kena sakit teruk, lagi teruk dah. Baru demam sesama sikit pun jadi masalah dah. Tambah Tuhan bagi dekat dia sakit hak teruk ni, dia maki hamun habis sampai ke Tuhan, dia maki habis. Macam tak ada orang lain, dia kata punya ramai manusia ada tapi bagi aku sakit ni, dia marah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ada tuan-tuan, hak jenis perungai sampai pergi jadi rosak akidah ni ada. Ada, dia kata. Sampai mempermaki Tuhan yang menjadi akan dia. Na'udzubillahi min zalik. Dia tulis di sini. Dia kata sampai ke peringkat bukan dia marah orang dah, sampai Tuhan pun dia marah habis. Dia kata na'udzubillahi min zalik, minta berlindunglah daripada pergi jadi perangai macam ni. Dan jika kerugian ataupun kebinasaan ataupun kematian, maka sangat-sangat dizahirkannya duka citanya dengan menampak dirinya, dengan merogol-rogol akar rambutnya dan mencari-cari kain bajunya.
Merogoh rambut ni maksudnya ronyeh rambut. Ini sebenarnya tabiat orang Arab. Orang Arab kalau kena ujian macam ni, dandan dia tampak pipi dia, tarik baju koyak, rambut ni ronyeh habis, jadi seragum habis. Nak tunjuk protes dia. Dia protes Tuhan. Pasal Tuhan bagi kat dia benda-benda macam ni. Tuhan bagi mati suami dia buat perangai macam tu. Tuhan bagi mati pak dia buat perangai macam tu. Pasal apa? Perbuatan itu seolah-olah macam protes takdir Tuhan dekat dia. Agama tak mau. Ini perangai orang-orang jahiliah. Tuan bisa tengok dalam TV tu tunjuk ni yang kata orang-orang Arab Palestin ni. Tunjuk, kita boleh tengok benda ni. Anak dia mati seorang kena tembak dengan tentera Yahudi. Tengok, tunjuk teriak tampak pipi apa nak tarik muka lagu tu lagu tu, rentak baju. Itu perangai ni yang dilarang dalam hadis Nabi. Sebab ini perangai orang Arab jahiliah, dia kata. Begitu. Dia kata dan menconteng-conteng mukanya dan merata-rata dan berbanyak-banyak cakap apa yang mendatangkan sayu dan rayu. Mulut ni bukan meratap dah, meratus. Sebut macam-macam. Habislah kami semua, siapalah nak jaga ni, semua anak-anak ramai ni, siapa nak jaga dia jadi macam tu. Dia meratus. Kerana satu ujian Tuhan bagi kat dia, suami dia mati. Misalnya. Dan ada juga terkadang-kadang sampai membunuh diri. Ni lagi teruk. Tuhan bagi dia satu ujian, satu test, dia fail. Dia dulu nampak jambatan Pulau Pinang. Dia dulu nampak jambatan Pulau Pinang, dia nak dive turun bawah. Ini ada yang sampai macam ni. Dengan sebab turun bala yang sedikit itu. Maka jikalau seorang yang kena bala itu mukmin, yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan takut akan azab Allah, maka padalah ia marah dan keluh kesah seperti kelakuan yang disebutkan itu. Kalau sekiranya dia orang yang mukmin, betul-betul dia takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan jadi marah dan keluh kesah seperti mana kelakuan yang disebutkan itu. Dia tak jadi macam tu kalau dia beriman dengan Allah. Apa pun Tuhan takdir dekat dia, terima saja. Ini sudah jadi takdir dia. Begitu. Bahkan sabar ia, tanggung derita ia, serta mencari ia akan ikhtiar bagi melepaskan daripada bala dan duka citanya itu. Bila dah kena dah musibah, ditimpa kesusahan, dia boleh kontrol diri dia. Dia duk fikir macam mana cara aku nak selesaikan masalah aku ni. Dia boleh kawal diri dia. Suami mati, terima hakikat suami mati, fikir macam mana aku kalau selama ni tak kerja, suami dah mati, aku terpaksa kerja, anak ada bercerita 7 orang ni, mana nak cari ni, nak belanja sekolah depan ni semua, dan pergi cari kerja apa susah payah, pagi ambil upah basuh baju rumah orang, petang pergi buat, gunalah apa yang boleh dia fikir, biar dia susah tak apa, nak marah Tuhan tak sekali-kali. Ini orang yang beriman dengan Allah. Begitu. Susah tuan-tuan, benda ni susah. Maka kerana susah tu, Nabi janji pahala besar kepada orang yang boleh buat. Susah nak buat benda ni. Sekiranya ia sakit, maka berubat ia, ataupun ia diam dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, Tuhan yang dialah menyakitkan dan menyembuhkan. Dan jika sekiranya ia kerugian dan kebinasaan, mencarilah ia akan apakah satu yang dapat melipurkan duka citanya, ruginya dan binasanya itu. Itu dia. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan sakit, dia usaha ikhtiar berubat dan sebagainya. Di samping berubat, serah diri pada Tuhan. Aku dah berusaha berubat dan sebagainya, selebihnya aku bertawakal kepada Allah. Dia terima semua. Tuhan dah takdir aku sakit macam ni. Dan sakit macam ni bukan aku seorang. Berapa ramai orang ada dalam dunia ni yang sakit macam ni. Terima, reda. Usaha ikhtiar dekat mana yang boleh, selebihnya serah dekat Tuhan. Kalau Tuhan nak baik, baik itu baik untuk dia, maka biarlah dia baik. Kalau Allah nak dia habis umur dengan sakit ni, dan habis umur tu baik untuk dia, dia reda untuk nak terima ketentuan Tuhan. Ni orang yang beriman, dia kata.
dan membanyak-banyakkan sembahyangkah dia, ataupun membanyak-banyakkan menghadap orang mengajikah ia, atau membanyak-banyakkan baca Quran dengan tafahum dan tadabburkah ia, ataupun banyak membaca hadis Nabi dan hikayat orang-orang yang salihin dan sebagainya. Dia pandailah cari macam mana cara nak mengubat hati dia ni. Ada orang dia ubat hati dia dengan banyak baca Quran. Masalah dah menimpa dia, dia pun tak upaya buat apa dah. Usaha yang selebihnya semayang minta dekat Tuhan tolong dia, selebihnya dia baca Quran banyak-banyak supaya Quran ni boleh jadi ubat kepada duka cita dia dan sebagainya. Kadang-kadang dia buka buku-buku agama, baca, tengok macam mana orang-orang yang beriman dulu diuji macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang dia pergi duduk dengar orang mengajar, orang mengaji dan sebagainya. Satu dua pengajaran dia boleh dapat dan sebagainya. Ini cara orang yang beriman selesaikan masalah dia. Orang tak beriman, tuan-tuan, bila kena masalah cari botol. Tuan-tuan, ramai lagi orang Islam duk minum lah ni. Cari botol. Dikena sebotol, mabuk, tidur, tunggil langgang dan sebagainya, dia ingat masalah dia selesai dengan minum tu. Sat lagi bila habis hilang dia punya mabuk dia, masalah tak selesai, tambah masalah lain lagi dekat dia. Dalam pada duk mabuk tu apa dia pergi buat dia tak tahu. Bila dia sedar daripada mabuk dia, lagi masalah lain tambah mai. Pasal apa? Pasal masa mabuk tadi dia pergi buat 2-3 benda salah lagi, tambah lagi masalah sakit kepala dia. Tapi ada orang Islam ada yang nak selesai masalah dia cara pergi cari ayam botol. Ada. Sampai hari ni ada lagi. Kita, tuan-tuan, kita tak bercampur. Kita duduk main masjid, berkawan dengan orang main masjid. Kita dengar benda ni, kita rasa pelik. Ada, ustaz ni merepek. Pergi bercampur, tengok, jumpa. Baru kita jumpa, rupanya ada lagi. Orang Islam nak selesai masalah pergi tunggang botol. Ada lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun memegang apa-apa kerja yang boleh menghiburkan hatinya dan sebenar-benar serah dirinya kepada Tuhan dan tanggung reba apa yang diletakkan Allah kepada dia, kerana tiada satu yang dijadikan Allah Ta'ala kat atas seorang itu melainkan ada hikmahnya. Itu dia. Kena positif dengan Tuhan. Kira Tuhan bagi apa pun, Tuhan takdir apa pun dekat kita, ada hikmah di sebalik ni. Tak ada kerja, pergi interview, nak minta kerja, pergi interview tak dapat. Ingat dalam hati satu, ada hikmah di sebalik tak dapat ni. Ada. Mungkin Tuhan duk taruh ada satu kerja lagi baik nak bagi kat kita. Baik tak semestinya baik dari segi gaji lebih besar daripada kerja hak kita terlepas ni. Mungkin baik dari segi kerja hak kita nak dapat sekejap lagi ni, hati kita tenang. Berbanding dengan kerja ni kalau dapat hati kita susah. Kerja ni pun macam-macam. Ada kerja yang hati jadi serabut. Ada kerja hati jadi tenang. Kita tak dapat kerja ni, kita duk ingat rugi dah. Kita dapat satu kerja lain, gaji lagi kurang daripada kerja hak terlepas mula ni. Kita duk baca rugi dah. Bila kerja tak rugi. Dia dapat lebih baik lagi. Apa dia? Ketenangan hati. Maka hak ni lebih baik. Inilah yang dikatakan hikmah. Bila kita tak dapat satu benda, ada hikmah di sebalik tak dapat. Begitu. Maka orang yang sabar itulah dapat pahala dan dapat darjah yang tinggi dan hapus kesalahan daripada Allah pada waktu turun balanya itu. Dan cubaan dan ujiannya seperti dia adalah hadis yang kita baca tadi. Masalah dia kata, kifaratkah kesalahan itu? Kifaratkan kesalahan itu bagaimana keterangan? Yang kata Tuhan kifaratkan dosa tu macam mana? Kata Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala, apabila sakit dan seumpamanya itu mengkifaratkan kesalahan, maka hanya sahaja ia mengkifaratkan setengah, dan iaitu 1/10 daripada kesalahan. Kerana bahawasanya 1 daripada bala itu dibilangkan dia 10. Dia kata. Maka ialah asalnya 1 bagi 1. Dan dia dengan hukum ganda dengan ganda. Dia kata, alhamdulillah orang yang ditimpa dengan susah ni. Tuhan mengkifaratkan dosa, bukan maksudnya semua dosa yang kita buat semua dah cancel dah. Tak. Tuhan mengkifaratkan 1/10 daripada dosa-dosa kecil kita. Bukan dosa besar. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab majaa
fi iyadatil marid. Iaitu bab yang datang pada menyatakan ziarah orang sakit. Lepas ni baru dia masuk tajuk betul. Ni hak mula ni dia baru bagi warm up saja. Dia bagi warm up saja. Bagi kita ni nak masuk tajuk tentang jenazah ni, dia bagi warm up dulu. Dia nak abang dulu kata sakit ni sebenarnya bukan bermakna Tuhan benci kita. Dia nak abang yang tu. Dia nak abang dekat kita kata sakit ni sebenar-benarnya adalah kasih Tuhan pada kita. Tu kita pernah cerita banyak kali dulu bagaimana orang yang rapat dengan Allah satu masa dulu yang disebut awliyaullah. Orang yang rapat dengan Allah dulu dia jatuh tangga. Duk bergulin jatuh tangga, duk sakit tu, mulut duk sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai atas lantai dia menangis. Bila orang pergi tanya dia, apa ni masa tengah duk gulin jatuh tadi, masa duk sakit tu kamu duk puji Allah, duk syukur dekat Allah, alhamdulillah. Bila dah habis dah gulin sampai di bawah kamu baru menangis. Pasal apa? Dia kata apa? Masa dia duk bergulin jatuh masa sakit tu hati dia cukup dekat dengan Allah, dia kata. Bila habis sakit ni dia menangis, dia takut dia lupa kepada Allah, dia kata. Ada orang macam tu tuan-tuan. Kita tanya diri kita sendirilah. Bila kita Tuhan test kita dengan satu masalah, apa kita buat? Dan teringat nak semayang, nak minta dekat Tuhan, doa pun, sujud pun lama dan sebagainya, doa pun pejam mata, penyaduk minta, kita ada masalah. Cuba Tuhan tak bagi masalah apa kat kita. Bagi kita tak ada masalah, apa jadi kat kita? Lupa. Semayang pun akhir waktu. Semayang bukan tak semayang, akhir waktu. Dia jadi lalai, dia jadi ghalib. Maka bila dia bagi susah ni cukup bagus. Susah ni menyebabkan kita ni dekat dengan Tuhan. Orang yang kita sayang, Allah uji dia, bagi sakit apa ke depan mata kita, kita pergi duduk tengok dia merana menderita sakit ni, duduk mengerang sakit ni, kita macam mana tuan-tuan? Dia sakit, berat mata kita memandang, berat lagi dia duduk tanggung sakit tu. Mata kita duduk pandang berat ni pun kita tak tahu dah nak buat apa. Pegang tang ni tak kena, pegang tang tu tak kena, nak buat macam mana tak kena. Bawa pergi hospital, kita bawa pergi dah, duit kita dah habis, dah belanja untuk dia balik mai duduk sakit macam kita ingat apa tuan? Kita ingat Allah saja. Jaga-jaga juga semayang. Semayang malam-malam, bangkit semayang tahajud, minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, kata ni mak aku ni, ya Allah, ni ayah aku ni, ya Allah, ni anak aku ni, ya Allah ni. Mintalah ya Allah. Kalau tak bagi baik pun, minta ringankan derita dia. Minta dekat Tuhan. Mata pejam tuan-tuan boleh duk minta ni, ayah mata duk meleleh keluar. Hati kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tak bagi, apa pun masalah kat kita, kita jadi ke mana? Semayang malam pun tak bangkit. Semayang pun nak cepat habis. Dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal kita tak ada kepentingan dengan Tuhan. Kita rasa kita tak ada kepentingan dengan Tuhan. Bila kita ada kepentingan dengan Tuhan, kita nak Tuhan makbulkan doa kita, kita nak hajat kita terlaksana. Bila kita ada hajat dengan Tuhan, kita ada hal dengan Tuhan, masa tu kita dekat dengan Tuhan. Kita sama-sama manusia pun ada hal baik. Ada hal kita baik. Orang duk kerja ni, ada bos, ada majikan, ada ketua. Punya duk jaga bos dia, jaga majikan dia, jaga ketua dia. Pasal apa? Pasal ada hal. Sampai tuan nak pergi mana, apa tak apa tuan saya cari bagi, tak apa tuan ni saya boleh bagi. Pasal apa? Pasal ada hal. Dia tukang pergi jadi ketua orang lain, tak jadi ketua kita, tak ada hal lah dengan dia. Dia jumpa kita, dia kata ni boleh tolong cari kat saya, ada teriak apa yang biasa bagi kat saya. Kita kata tak ada kedai tu pun ketuk. Kita tak ada hal lah dengan dia. Dulu kita ada hal dengan dia, dia bos kita, dia boleh duk recommend kita apa lagu tu lagu ni, dia sebut nak makan terian, kita pergi cari hantar satu van pergi kat dia. Pasal apa? Pasal kita ada hal dengan dia. Dia tukang pergi jabatan lain, dia faham selamat jalan lah, jumpa buat kat tangan kau, jauh mujung kat tangan kau, tidak, tak ada langsung orang belah lah. Aku tak ada hal dengan hang. Dengan manusia pun kita lagu tu, dengan Tuhan tuan-tuan, dengan Tuhan. Kalau Tuhan bagi kita semua senang, sentosa, selesa, RM2 banyak, sihat walafiat, tak ada masalah apa. Semayang pun akhir waktu,
Doa pun tak ada dah. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sejadah lempang keluar pergi tu. Semayang dia pun takut untuk neraka aja. Kalau tak sabit tu. Tapi kalau kita ada hal dengan Tuhan, ada benda yang duk jadi hajat kat kita, yang kita rasa Allah saja boleh bagi kat kita benda ni. Duk tunggu masuk waktu ya kira nak semayang. Lepas semayang pun satu macamnya baca Quran lagi, doa pun khusyuk hati dan sebagainya. Ada hal dengan Tuhan. Begitu sebab dia kata apa hal pun kalau Tuhan bagi mai kat kita, dia ada hikmah dia. Dia ada hikmahnya. Baik juga Tuhan bagi kat kita masalah sekali-sekala ni. Baik juga Tuhan bagi kat kita. Kita boleh dekat dengan dia. Tajuk ni wamak saja. Tajuk yang akan datang dia kata bab majaa fi iyadatil marid. Iaitu bab yang datang pada menyatakan ziarah orang sakit. Dia akan bagi tahu kat kita adab nak ziarah orang sakit macam yang Nabi bagi tahu. Macam mana nak buat. Sampai di rumah dia apa patut kita buat. Kalau nak doa apa doa kita patut baca dan sebagainya. Itu adab ziarah orang sakit. Patut duduk lama ke, patut pisat saja ke, patut pergi interview dia sampai dia 3 suku nyawa penat ke. Apa patut kita buat bila kita ziarah orang sakit. Ada orang dia pergi buat ramah tak tu punca buat tak. Kawan tu baru bypass jantung buka apa semua macam tu, baru keluar daripada ICU apa, baru keluar 2 hari aja. Nak celek pelupuk mata pun lambat. Video interview tak berhenti pula. Sakit tak? Tak masa operate tu rasa aku mana? Video tanya pun. Nak kena baca lah. Nabi nanti beritahu macam mana adab kita bila jumpa orang macam ni. Kemudian dia akan tengok bab majaa fil nahyi anit tamanni lil maut. Larangan iaitu bab yang menyatakan hadis yang menunjukkan tegas larang menciptakan mati. Boleh tak boleh kita ni kena teruk ujian sakit apa kata teruk sangat dia minta ya Allah bagi aku mati buang senang. Boleh tak boleh? Kalau boleh doa yang macam mana yang boleh dia akan bagi tahu. Kemudian tajuk yang berikutnya dia akan cerita bab majaa fi ta'awudzi lil marid, iaitu bab yang datang pada menyatakan mengucapkan doa bagi orang yang sakit. Kita pergi ziarah orang sakit, apa doa yang patut kita baca dekat dia. Nabi SAW ada bagi sampel doa dekat kita. Kemudian dia tengok bab majaa fil hasi 'alal wasiyah, iaitu bab yang datang pada menyatakan suruh bersungguh-sungguh berwasiat. Wasiat ni sama ada orang nak mati tu dia kena tinggal wasiat dan sebagainya. Tinggal pesan, ni kalau aku mati apa harta aku 1/3 nak buat apa kan disuruh oleh agama. Kemudian dia kata bab majaa fil wasiyah bisuluth war rubu'. Disuruh wasiat itu hanya 1/3 harta, tidak boleh lebih. Lepas tu dia mai tajuk yang makin berat, dia cerita fi talqin al marid indal maut wa du'a lahu indah. Cerita perintah talqin. Di sini kita akan tahu talqin itu sebenarnya apa. Hak duduk atas kubur sila ramai-ramai tu, wahai Samsuri binti apa, sekejap lagi kamu akan didatangi oleh apa semua kan. Maka hendaklah kamu apa daripada sebut, janganlah kamu berasa takut. Mau tak takut. Janganlah kamu berasa takut kerana mereka adalah hamba Allah jua. Itu kata talqin. Ataupun talqin yang dimaksudkan oleh Nabi macam lain. Dia kata fi talqin al-marid. Bukan talqin orang mati. Talqin al-marid. Talqin orang sakit. Talqin yang Nabi maksudkan ni orang sakit. Pergi duduk di tepi telinga dia. La ilaha illallah. Itu talqin. Kita akan tengok macam mana Nabi terang dekat kita tentang benda-benda ni. Dan apa doa kepada orang yang menghadapi saat-saat itu. Lepas tu dia mai tajuk yang lebih lagi baik untuk kita baca. Bab majaa fit tashdid indal maut, iaitu bab yang datang pada menyatakan sengsara waktu nak mati. Dia akan cerita satu-satu ni macam mana
Orang nak mati, nyawa nak terbit keluar tu, macam mana sengsara dia. Kita baca ni, dia betul-betul memberi keinsafan dekat kita. Pasal apa? Pasal kita, mata kita dah tengok banyak dah kematian. Tapi kita tak tahu apa kesengsaraan yang ditanggung oleh orang anak mati. Bila kita baca, baru kita tahu saat-saat getir itu, saat-saat genting itu, apa yang dia duk lalui. Barulah benda tu memberi iktibar kepada kita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita baca-baca benda ni semua, mudah-mudahan dia membawa kebaikan kepada kita semua, insyaAllah. Kita doa dekat Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ni, dia boleh memberi satu kesedaran dan membawa satu perubahan baik pada diri kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.